Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan Azri dari Amans, dan ini adalah motor yang telah saya bawa selama 3,259 km. Inilah BMW CEO4. Harganya dilancarkan pada bulan Mei. Dia diumumkan di Malaysia sekitar bulan Mac. Kenapa saya memilih ni adalah sebab rekaannya yang sangat futuristik. Kalau daripada depan memang tengok windshield dia kemetot macam ni. Dan kecanggihan yang ada dibawakan oleh BMW adalah dari segi lampu dia, headlight adaptive pro, iaitu dia ada daytime running lights. Dan kalau katakanlah saya high beam begini, ataupun saya full beam, dia akan jadi begini. Dan kalau anda sedang membelok kan ke kiri atau ke kanan, akan ada lampu yang diaktifkan. So itu sebab nama dia adaptive pro. Dan satu lagi adalah dia punya aim dia akan ke bawah sentiasa. So dia tak akan bagi orang depan tu silau lah, kecuali bila anda beam. Saya sebenarnya dah lama nak beli motor. Sejak Covid saya nak beli, sebenarnya saya nak beli Honda, skuter Honda ADV. Tapi tak macam mana bila keluar ni, saya duduk je masa event BMW tu, saya terus wow. Salah satu benda yang sering diperkatakan orang ramai adalah bangku dia ataupun tempat duduk dia yang ikut anda nak panggil apa. Anda boleh panggil dia macam papan setrika, anda ada yang panggil dia macam bangku kantin sekolah, ada yang panggil dia macam macam-macam lagi lah. Ni nak buat lipat kain pun boleh. Tapi saya rasa dengan seating ni memang akan timbul isu untuk keselesaan. Sebab saya pernah membawa sepanjang 150 km, tapi bukan satu distance lah. Lepas mungkin 60 km saya rasa sengal-sengal otot sikit. Mungkin sebab tu lah. Panjangnya seat ni saya rasa kalau anda adalah seorang ibu bapa dan ada anak 3 memang boleh muat. Saya pun naik dengan penumpang, saya masih boleh letak beg laptop saya kat belakang dan penumpang saya masih ada kat sini. Dan kat belakang ni saya ada box sebenarnya. Sini saya tanggalkan lah. Dia ada box. Dan saya dengan penumpang saya, walaupun saya letak beg laptop kat belakang, masih selesa. Bateri dia di bahagian bawah. Rekaan rim ni orang kata tayar spare, tayar kompang, macam tayar kereta-kereta lama. Inilah dia. Dan kalau anda nak upgrade, mungkin ada lah, boleh cari rim bersaiz 15 inci. So tayar belakang 160 60R15. Ni tayar adalah Super Max Scooter, Super Max XC daripada Maxxis. Dan okey, kat sini saya nak tunjuk ruang storan dia. Ini adalah ruang storan yang terdapat pada skuter ini. Dan ruang ni sebenarnya dapat memuatkan helmet. Bergantung pada, kalau helmet anda helmet setengah tu okey. Tapi kalau helmet anda full face atau dengan macam-macam aksesori, yang tu mungkin susah sikit. Jadi apa yang saya bawa dalam ni adalah air, bag, saya ada ni pengecasan 3 pin, dan ada baju hujan. Helmet saya tak letak dalam ni lah, sebab helmet saya ada box shot SH44. So kat sini ada kawan-kawalan dia. Ni butang adaptive light, so boleh turn off atau turn on untuk daytime running light atau tidak. So macam bila gelap dia akan automatic lampu. Ini lampu kecemasan. Yang ni butang control multi controller, so kita boleh pilih-pilih navigation ke atau apa. Yang ni menu, so kita boleh tengok macam pasal status motor, nak navigation punya app. Dan ni butang favorite. Dan ni butang favorite ni dapat melihatlah status motor itu sekarang. Dan kat sini R ni adalah butang reverse. So sekiranya anda menghidupkan dengan syarat tongkat kena angkat, tekan reverse, motor ni boleh reverse. Ni signal, ni horn. Ini adalah default mode ataupun apa yang dia kata pure ride mode. Trip komputer adalah untuk yang hari ni. Nah, yang ni pun saya tetapkan supaya setiap hari dia reset. So yang ni untuk hari ni saya dah menunggang selama 1 jam, berehat selama 4 jam, berjalan sejauh 43 km, purata kelajuan 44, dan purata penggunaan tenaga adalah 6.2 kW. My vehicle basically dia akan tunjuk sekiranya ada persebarang notis. Kalau kena hantar servis, dia akan tulis kat sini. Saya dah pernah hantar servis sekali dah. Kemudian ni semua status OK. PSI sekarang ni dia tidak dipaparkan sebab saya tengah tak berjalan. Dia bukannya menggunakan TPMS, tire pressure monitoring system yang live sebab saya rasa dia punya algorithm base, yang mana bila berjalan baru dia tahu berapa banyak PSI you dan kalau you kurang atau lebih. Yang spek kat sini adalah spek PSI dia. So maksudnya anda sepatutnya kena ada PSI berapa. Yang ni kalau actual ni maksudnya actual yang sekarang ni tengah ada. Yang ni perbezaan dia lah. Yang kat sini adalah service requirement. So saya dah berjalan 3000 km. Saya punya next service adalah 10,000. So ada lagi 7000 km ya. Ataupun 21 September 2025. Di sini adalah ruangan simpanan untuk anda letak phone anda. Dan untuk anda letak apa benda yang patutlah. Macam ni saya letak dompet untuk bayar parking. Yang ni boleh letak phone. So kalau letak phone, okay, saya masukkan phone saya. So
So tu tempat letak phone. Dan di sini adalah port pengecasan. Port pengecasan motor ini adalah menggunakan Type 2 dan ini adalah pengecas single phase. Jadi kalau single phase dan ini tak ada quick charging so bila tak ada quick charging, saya memerlukan masa sekitar, kalau bateri kosong 4 jam. Dan tadi ada 4 bar. Satu bar tu kalau saya nak congak, senang kita, satu bar tu 1 jam lah. Dan kalau macam katakanlah bateri saya mungkin dalam 80%, tu kurang sejam untuk charge penuh. Tapi itulah saya boleh kata apa yang boleh membuatkan orang kalau dia fikir nak beli ke tak, kat sinilah dia punya kerisauan terbesar dia, iaitu jarak dan juga tempoh pengecasan. Buat masa ni BMW tidak menyertakan pilihan quick charge, iaitu pengecasan pantas yang membolehkan skuter ini di-charge sehingga bateri penuh dalam masa sejam je. So bayangkan 1 jam bateri penuh memang best lah, sebab kita boleh pergi sampai Ipoh, rehat sejam, settle. Ni boleh bawa sampai, contoh sampai Lemang Tok Ki kat Bentong, makan, habis charge, settle. Tapi sekarang ni tak boleh. Sebab kalau saya pergi makan Lemang Tok Ki tu, saya kena tunggu sekat situ 3-4 jam lah, pisang lah, nak patah balik ke KL. Dan jika anda sebelum ni bawa motor kecil kemudian kepada motor besar dan tak pernah bawa motor besar pun, itu akan jadi masalah kepada anda dari segi pengawalan dia. Sebab bila nak mengawal motor besar, dia memerlukan satu, anda kena kuat lah. Yang kedua, anda perlu cukup kaki lah. Saya memang jelas nyata kurang cukup kaki. Saya ni dan kelas pendek. Jadi kita nak kawal ke kiri dan ke kanan, nak mencelah tu memang saya cakap agak susah. Dan sebab saya ada lesen B full dan saya belajar lah bawa motor besar, saya rasa benda tu sangat berguna untuk saya dalam nak mencelah. Tapi susah nak mencelah sebab sekali lagi dia panjang. Jadi anda nak mengawal tu memerlukan sedikit kekuatan. Dia memang seronok tapi ada risiko-risikonya. Sebab orang tak dengar. Orang tak akan sedar kita ni kat mana. Dan benda ni kalau katakanlah motor pun tak dengar, ni kereta, lori confirm tak dengar apa-apa. Kalau motor besar bunyi dengar, kita tak ada masalah. Motor elektrik sangat senyap. Jadi anda harus berhati-hati ataupun lebih defensif sewaktu memandu. Saya juga ingin menambah mengenai prestasi pemanduan dia ataupun kawalan. Saya sedar yang mana kalau kita berjalan kat bandar, saya rasa penggunaan bateri saya lebih berkurangan berbanding saya bawa di highway. Bila guna highway, masalah dia kita bawa lagi sedap lah. Dan bila kita bawa lagi sedap, kita akan mungkin bawa dalam sekitar 90-100 dan bateri tu akan lebih cepat habis. Saya pernah membawa selaju 128 km sejam dalam masa 30 saat. Bateri tu jika saya tak salah turun 10%. Mungkin anda boleh tengok skrin di bawah ni, saya ada sertakan gambar rajah daripada app yang tunjukkan penurunan bateri saya mendadak. Dan penurunan bateri saya mendadak, mungkin anda tak heran lah macam bawa motor minyak pun kalau kita henjut habis minyak cepat. Betul. Tapi minyak isi 2 minit penuh untuk motor. Untuk bateri mungkin anda kena perlukan masa dan mungkin kat situ mungkin anda akan rasa anxiety sikit. Motor ni memang sangat selesa apabila ditunggang bukan di bandar, tapi pada masa sama mungkin anda perlu kawal tahap ekonomi anda supaya penggunaan tenaga dengan percotan anda tu sama, seimbang. Anda tak terlalu laju sampai menghabiskan bateri dengan cepat, ataupun anda tak terlalu perlahan sambil mengorbankan pengalaman pemanduan anda. Jadi sebagai motor elektrik, anda kena charge. Anda boleh charge sama ada menggunakan 3 pin plug yang boleh cucuk kat mana soket, ataupun macam saya memang dah subscribe dengan Charge EV sebab dia banyak pengecas dan banyak tempat pengecas macam ni. Jadi saya hanya perlu first saya buka ni dan saya ambil charger online, cucuk, kemudian saya tekan power lah. So saya sekarang ni kalau untuk mengecas penuh 62% kepada 100%, saya memerlukan masa sebanyak 1 jam 25 minit. Tu saya cakap tadi lah. Satu box ni saya boleh congak dalam 1 jam. So kalau katakanlah bateri sampai low macam ni memang 4 jam lah. Dan kalau ikut pada corak pemanduan saya yang terkini, pengecasan penuh boleh memberikan saya sebanyak, sebentar saya tekan, 118 km jarak perjalanan. Dan ini adalah satu benda yang boleh sama orang kata membuatkan anda berfikir anda nak beli atau tidak. Sebab 118 km sebenarnya tak banyak. Tapi tak banyak kalau anda jenis yang ingin macam pergi melilau sana sini, ataupun memang yang tadi yang saya beri contoh,
nak pergi makan lemang kat Bentong, pergi. Dan mungkin itu mencabar. Tapi jika anda setakat pergi kerja, balik kerja, macam saya tinggal di Bukit Jalil, pergi kerja dalam 20 km. So pergi balik, mungkin hari ketiga tu mungkin dah kena fikir untuk charge lah. Satu benda yang challenge, yang mencabar untuk saya adalah sebab saya tinggal di apartmen. Dan bila tinggal di apartmen, anda tidak akan ada fasiliti macam ni kecuali anda pergi apartmen yang mahal-mahal baru ada. Dan apartmen masih tak banyak charging, dan apartmen juga akan charge anda untuk charge. Jadi itu satu masalah besar. Perlu diingatkan, untuk motosikal dan untuk tempat pengecasan, kebanyakan tempat pengecasan yang ada di Malaysia adalah lebih memihak kepada kereta. Sebab kalau anda tahu, banyak tempat pusat membeli belah biasanya parking motor dia tak sama dengan parkir kereta. So bila parkir kereta tak sama dengan parkir motor, parking kereta ada tempat EV, parking motor tak ada. Tapi ada beberapa parking motor yang ada plug 3 point. Jadi plug 3 point tu macam saya tahu di Pavilion Damansara, Pavilion Bukit Jalil, ada kompleks kerajaan yang ada plug, asalkan ada plug 3 pin, tu boleh. Dengan satu syarat, plug 3 pin tak boleh ada extension. Sebab kalau ada extension, dia punya penggunaan kuasa tu sangat tinggi dan mungkin boleh menyebabkan equipment tu terbakar ataupun equipment tu tak selamat lah. Jadi saya sarankan kalau anda dah nak memiliki motor ni pun, kena fikir jugalah macam mana cabaran di sebalik pengecasan lah. Dan bila saya memang sangat gembira bila government cakap akan ada bantuan ataupun akan ada some sort insentif. Tapi itulah, pada saya selagi mana macam ni kan, kawasan parking ni pun ini kereta punya. Jadi itulah cabaran terbesar dalam memiliki EV, lagi-lagi motor. Jadi apa pendapat anda? Pada harga yang hampir menyamai Myvi, iaitu RM59,000 dan RM500, harga dia boleh dikatakan agak sangat tidak mampu milik. Tapi kita kena sedar lah, dia BMW. So BMW adalah jenama luxury. Tapi dia adalah, pada harga tersebut anda akan dihambat dengan masalah-masalah seperti lokasi pengecasan kalau anda tinggal di apartmen, ataupun sekiranya anda ingin membeli kenderaan yang untuk berjalan jauh. Jadi skuter ni bukan untuk anda. So mungkin motosikal yang lain mungkin lebih berbaloi untuk anda. Sebab motor-motor elektrik yang masih ada sekarang masih di peringkat permulaan. Kebanyakan skuter atau motor elektrik yang ada mungkin dia menggunakan sistem bateri yang swappable, yang mana biasanya bila bateri yang boleh ditukar ganti tu biasanya dia ada kelemahan dari segi mungkin jarak atau mungkin dari segi berapa top speed dia. Tapi yang ni bateri dia dah tertanam kat bawah ni, jadi tiada sebarang masalah seperti itu. Cumanya harga dia memang dia boleh membuatkan orang berfikir 2-3 kali. Selain daripada harga adalah pengecasan, yang tu boleh membuatkan anda berfikir 2-3 kali. Jadi anda bersama saya Ikuan Aziz dari Aman.my, dan kita jumpa lagi pada ulasan yang akan datang. Bye bye.